Kita pernah sayang mereka itu sebab kita pernah undi mereka dulu. Dalam tahun 2008 dulu. Sebab kita geram sangat tuan-tuan. Kita geram sangat. Ada orang tu action sangat. Dan akhirnya bila kita nak mengajar orang itu, kita menjadikan dia tewas dalam pilihan raya. Tapi telah kita berikan masa hampir 5 tahun kepada dia, tuan-tuan dan puan-puan, rupanya Menteri Besar ini lebih action daripada Menteri Besar yang dulu. Rupanya Exco pada hari ini lebih action daripada Exco yang dulu. Rupanya kerajaan pada hari ini bukan setakat tidak mahu membela kebajikan orang Melayu, tapi dia nak halau orang Melayu keluar daripada Kuala Lumpur. Dia nak halau orang Melayu keluar daripada Datuk Kamar. Kita lihat sebagai contoh bagaimana di zaman Datuk Harun kita bina asrama Yayasan Selangor di Kuala Lumpur. Kita bina asrama Yayasan Selangor untuk pastikan anak-anak kita yang berada di luar bandar, mereka ada kebijaksanaan dalam pendidikan. Kita ambil mereka duduk di asrama, sekolah di MII, sekolah di St. John Institution, sekolah di Convent Bukit Nenas. Mereka jadi orang. Urusan kebebasan PNR, alhamdulillah baik, SPM baik, masuk misi dengan sempurna. Bila mereka yang merintah, mereka robohkan asrama Dr. Latif di Kampung Pandan. Kemudian bila kita nak buat universiti UiTM, tuan-tuan dan puan-puan, di Selangor, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita tak ada UiTM Selangor. Tak ada. Yang ada di Shah Alam itu merupakan UiTM pusat. Ya. Yang ada dekat belakang sana itu adalah cawangan daripada UiTM Shah Alam. Tidak ada UiTM Selangor. Itu sebabnya apabila kerajaan persekutuan meluluskan peruntukan untuk pembinaan UiTM Selangor, tanah seluas lebih daripada 400 ekar telah dikenal pasti di hulu sana. Walaupun bajet telah ada, kemudian kita apply untuk pembinaan, ianya telah tidak diluluskan oleh Tan Sri Khalid Ibrahim. Tuan-tuan, ini soal pendidikan. Soal pendidikan ini bukan soal politik. Ini soal anak bangsa. Kita nak berikan pendidikan, pelajaran. Sama ada kamu orang PAS, sama ada kamu orang PKR, sama ada kamu orang UMNO, kita layan mereka sama rata. Ini soal pendidikan. Jangan politikkan pendidikan. Tetapi sebaliknya yang dilakukan oleh Tan Sri Khalid Ibrahim. Bukan setakat dia tidak membenarkan pembinaan UiTM Selangor itu, lebih buruk daripada itu, tanah milik Yayasan Selangor ini dia telah, tanah milik Yayasan Basmi Kemiskinan ini dia telah rampas. Sehinggalah YBK membuat saman di Mahkamah Tinggi Shah Alam dan akhirnya hakim buat keputusan bahawa rampasan tanah yang dibuat oleh Kerajaan Negeri Selangor itu adalah tidak sah. Yang demikian Kerajaan Selangor wajib untuk memulangkan tanah itu semula. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam soal air sebagai contoh, betul untuk menyatakan air adalah hak rakyat. Yang namanya air itu adalah hak rakyat. Air sungai itu hak rakyat. Air parit itu hak rakyat. Air perigi itu hak rakyat. Air lombong, tuan-tuan, itu hak rakyat. Itu merupakan air-air yang kita tidak boleh ambil dan minum terus. Kita tak boleh ambil dan gunakan untuk mandi. Air hujan juga hak rakyat. Air banjir yang berlaku minggu lepas di Puchong juga hak rakyat. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, apabila air itu telah diproses, dibina loji memproses, kemudian dibina loji untuk simpan air, kemudian disalurkan air itu melalui paip dan bilik dan keluar di rumah kita, tuan-tuan, setiap proses itu adalah suatu proses yang perlukan manusia untuk menguruskan, yang perlukan mesin untuk diuruskan. Sebagai contoh,
Air di Selangor 1 kubik meter lebih kurang RM1.20. Tuan-tuan di Singapura, air 1 kubik meter RM5.50. Itu sebabnya apabila Tanti Khalid Ibrahim menyalahkan Syabas dalam soal air ini, kita nak beritahu kepada seluruh rakyat, air ini bukan harus dipolitikkan. Selangor ada 30% saham dalam Syabas. 30%. Dan baru-baru ini Khalid Ibrahim menyatakan dia bercadang untuk beli Syabas dengan harga RM9.6 bilion. Tuan-tuan, dia tahu dia confirm kalah. Dia tahu dia confirm kalah. Ini barang air dia nak beli. Tuan-tuan, bila dia beli, dia kalah, ini barang jadi hutang. Ini barang 9.6 bilion ini akan jadi hutang. Siapa yang nak hutang, tuan-tuan? Yang menukar adalah kerajaan baru yang memerintah selepas Pakatan PKRDP dan PAS. Itu satu. Yang kedua, kita tahu, bila dia beli ini barang Syabas, ada 2 pembeli yang sedang menunggu. Satu daripada Singapura, satu datang daripada China yang bersedia untuk membeli harga lebih daripada 9.6 bilion ringgit. Bandanya apa, tuan-tuan? Dia nak untung atas angin. Mungkin dia beli dengan harga 9.6 bilion ringgit, dia tolak dengan syarikat Singapura itu 12 bilion ringgit. Dia hutang, dia untung atas angin dekat 2 bilion ringgit. Kemudian dia kalah, tapi dia dapat keuntungan 2 bilion ringgit. Tuan-tuan, kalau Syabas ini boleh dijual beli, saya pasti menyatakan harga air yang kita ada sekarang RM1.50. 1 kubik meter itu akan meningkat lebih daripada RM7 1 kubik meter. Tuan-tuan, kalau kita beli barang, kita nak pastikan perniagaan itu kita boleh untung. Tidak ada syarikat yang nak memulakan perniagaan kalau dia tahu dia akan rugi dalam perniagaan itu. Tetapi tuan-tuan, menteri besar ini adalah seorang menteri besar yang kononnya ahli korporat. Dan kita ibaratkan sebagai ahli korporat. Dia nak jadikan di Selangor ini macam sebuah syarikat, macam sebuah perdagangan yang boleh diuruskan tanpa melihat kepentingan rakyat. Ya, itu sebabnya pelbagai bangunan. Kita ada dokumen, tuan-tuan, bagaimana PKNS melupuskan 4 buah bangunan miliknya kepada sebuah syarikat. Kita ada dokumen. Ya. Nak beritahu kepada seluruh rakyat, kerja BN dulu ada duit buat bangunan. Ada duit buat perumahan untuk rakyat. Ada duit buat stadium. Ada duit buat kolam renang. Kerja dia dalam 5 tahun ini bangunan aku boleh jual dengan harga 52 juta ringgit kompleks PKNS. Ini bangunan aku boleh jual dengan harga 72 juta ringgit menara PKNS Petaling Jaya. Ini bangunan tidak ada harga, aku rubuhkan ini bangunan tapi ini tapak ada harga. Ini tapak ibu pejabat PKNS di Petaling Jaya. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, PKNS sebuah syarikat yang besar yang disebutkan lebih daripada 40 tahun dulu. Sekarang hanya beribu pejabat dengan pejabat yang kecil di Seksyen 13.